إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والساداتنا الصوفية المحققين وسائر مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita bersyukur pada tengah hari ini kita diberi peluang dan kesempatan untuk bersua meneruskan pembacaan dan perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip agama karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Masih berbicara tentang prinsip yang ke-10 iaitu mengikut sunnah, ittiba'us sunnah. Menurut Imam Al-Ghazali, ittiba'us sunnah ini merupakan bahagian penting daripada usuluddin ataupun prinsip-prinsip agama yang beliau gariskan sebanyak 40 itu, kerana kunci kebahagiaan menurut beliau ialah dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah. Artinya mengutamakan Allah dan juga mengharapkan hari akhirat, artinya mengutamakan hari akhirat serta banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW itu dalam seluruh perkataan dan tindak tanduknya tidak menurutkan hawa nafsu. Sebaliknya seluruhnya itu merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda itu seluruhnya dalam pemeliharaan dan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara menurutkan hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada baginda. Dan wahyu ini satu wahyu dengan makna wahyu Al-Quran. Al-Quran itu ialah wahyu lafzan wa ma'nan. Lafaz dan maknanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadis pula ataupun sunnah Rasulullah SAW itu wahyu dari sudut makna dan bukan dari sudut lafaz. Artinya apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan mengikut baginda Rasulullah SAW, maka kita mengikut jalan keselamatan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kalian benar-benar mencintaiku, maka ikutilah aku. Nescaya kalian akan dicintai oleh Allah dan diampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Kalimat yang tiku dalam bahasa Arab, wa ma yantiqu anil hawa. Yang tiku dia pada kalimat nutqun.
Nutkun ni boleh dengan dua makna. Satu dengan makna berbicara, satu lagi dengan makna berfikir. Sebab tu dalam ilmu logik ataupun ilmu mantik, manusia tu disebut sebagai haiwan yang berfikir, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hayawanun natiq. Hayawanun natiq maksudnya haiwan yang berfikir. Al-hayawanun natiq, haiwan ataupun makhluk hidup yang berfikir. Kerana pemikiran itu adalah sifat khusus bagi manusia. Dia juga boleh dengan makna berbahasa. Sebab berbicara bagi manusia itu adalah berbahasa. Kerana satu-satunya makhluk hidup yang dapat kita perhatikan di alam ini yang berbahasa, itulah manusia. Kera kita tak tahu bahasa kera. Yang kita tahu bunyi kera je lah. Anjing dengan bunyinya. Kucing dengan bunyinya. Dan saya yakin kalau kucing daripada Perancis datang ke Malaysia, jumpa kucing Malaysia, kata kucing jantan Perancis, sampai kat Malaysia jumpa kucing betina Malaysia. Kucing Melayu terakhir kan. Jadi persoalan, adakah kucing betina ni boleh faham apa yang disampaikan oleh kucing betina Malaysia tadi ni? Adakah dia boleh faham apa yang disampaikan oleh kucing jantan Perancis tadi? Saya yakin boleh faham, sebab mereka tak ada bahasa. Mereka cuma ada bunyi. Tak timbul masalah komunikasi. Dia mengiau je. Jadi makhluk yang berbahasa di manusia. Dan bahasa itu adalah ungkapan daripada pemikiran. Jadi penggunaan kalimah an-nutqu mantiq itu merangkumi aspek berbahasa dan aspek berfikir. Jadi wama yantiqu anil hawa, dan tidaklah baginda tu berbicara dengan hawa nafsunya. Boleh juga dengan makna tidaklah Rasulullah SAW itu berfikir menurutkan hawa nafsu baginda. Semua itu adalah petunjuk wahyu daripada Allah SWT. Nabi SAW menyatakan, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku ni telah diberikan oleh Allah SWT dengan Al-Quran dan yang seumpama dengannya, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran contohnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan mereka dengan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Kitab tu kita jelaslah, Al-Quran. Al-Hikmah, menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaih, artinya as-sunnah. Sunnah tu kita tahu sebagai penjelasan, penghuraian, perincian bagi Al-Quran. Baik, jadi kita kena tahu bahawa tindak tanduk Rasulullah SAW itu merupakan petunjuk Allah SWT dan ada hubungan di antara alam nyata yang kita baca dahulu, alam mulk dan alam ghaib. Jadi apa pun tindak tanduk Rasulullah SAW itu memberikan kesan pada pembaikan hati. Kita kena faham bahawa perbuatan lahiriah kita itu memberi kesan kepada batin kita, rohani kita. Kalau perbuatan kita baik, maka hati kita tu akan menjadi baik. Kerana perbuatan baik itu merupakan cahaya-cahaya yang akan mencahayai, menyinari hati tadi. Itu sebab amal soleh, dia akan mempertingkatkan iman. Iman tu tasdik dalam hati. Jadi dengan kita melakukan amal soleh, dengan kita berzikir, maka iman atau tasdik membenarkan dalam hati itu akan menjadi bertambah kuat cahayanya. Sampai kepada satu tahap dipanggil iman musyahadah. Iman dengan penyaksian batin. Daripada ilmu yakin kepada ilmu hakul, ainul yakin dan hakul yakin. Jadi iman tadi diperkuatkan dengan amalan lahiriah. Yang dipanggil amal soleh. Tapi iman tu juga boleh menjadi lemah sehingga ke tahap ragu, bahkan sampai kepada tahap menentang apabila kita membiasakan anggota lahir kita ni dengan dosa. Dan kita tidak ikutinya dengan taubat dan istighfar. Lama-kelamaan, hati kita tu yang diibaratkan seperti cermin akan tertitik dengan titik-titik hitam. Kalau kita bertaubat, maka akan segeralah hilang titik hitam tersebut. Dan kemudian, kalau kita ulang balik, akan sekali lagi tertitik dengan titik-titik hitam. Dan seterusnya, berlarut-larutan mungkin kita melakukan dosa dan maksiat dan kelalaian. Maka akhirnya terbentuklah karat-karat pada dinding hati kita, pada cermin hati kita. Dan sehingga dia menjadi tabir. Dan
Imam Ibnul Qayyim kata, apabila manusia itu lalai, maka akan terbentuk karat-karat pada hati. Kadar karat pada hatinya itu bergantung kepada kadar kelalaiannya dalam hidupnya itu. Makin lalai, makin teballah karat-karat hati. Dan apabila hati itu sudah terselaput oleh dinding-dinding atau karat-karat tadi, maka pandangannya itu sudah tidak benar lagi. Hati dah tak dapat melihat dengan benar. Dia akan melihat kebenaran itu sebagai kebatilan. Kebatilan pula akan dilihat sebagai kebenaran. Kebaikan akan dilihat sebagai kejahatan, dan kejahatan pula akan dilihat sebagai kebaikan. Orang benar akan dikatakan batil. Orang yang batil pula akan dikatakan orang yang benar. Orang yang jujur dikatakan bodoh. Orang yang pandai menipu dikatakan cerdik. Orang baik dikatakan jahat. Orang jahat pula dikatakan baik. Puncanya apa? Puncanya hati itu dah rosak. Itu yang disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu terdapat penyakit. Lalu bertambah-tambahlah pula penyakit hati tersebut. Kenapa? Kerana mengalpakan urusan memperbaiki hati. Dan salah satu cara untuk memperbaiki hati tadi itu ialah dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu fungsi sunnah ni dia kata ada fungsi membersihkan. Maknanya membersihkan daripada syahwat, daripada hawa nafsu kita. Dengan itu dapat menghilangkan keburukan nafsu dan kejelekan akhlak yang tercela. Jadi orang yang mengikut sunnah itu dapat melatih dirinya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kerana Rasulullah SAW tu menyatakan dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya sahaja aku ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menyempurnakan akhlak yang baik. Dan Rasulullah bukan claim untuk dirinya, bukan self claim, maknanya dia bukan mengklaim, tetapi Allah Taala sendiri yang mengakui. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Adapun sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad berada pada kedudukan akhlak yang agung. Itu Rasulullah SAW. Jadi macam mana cara kita nak dapat berakhlak dengan akhlak yang baik? Contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap aspek kehidupannya. Kerana Imam Al-Ghazali kata, mengikut sunnah yang dimaksudkan itu bukan hanya dalam aspek ibadat. Bahkan bagi dia tak seharusnya kita mengabaikan sunnah-sunnah dalam ibadah. Sunnah-sunnah dalam solat. Seharusnya kita usahakan untuk buat. Dalam segenap daripada takbir, lepas takbir apa? Doa iftitah. Itu dah masuk sunnah dah. Tak dapat doa iftitah panjang, kita baca doa iftitah pendek. Ada banyak riwayat yang menyatakan tentang bentuk-bentuk doa iftitah. Yang paling pendek contohnya Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu pendek. Kalau tak sempat saya biasa baca doa iftitah pendek je. Itu biasa digunakan oleh mazhab Hanafi. Dia mentarjihkan hadis tersebut. Adapun kita yang panjang sikit. Kan? Dan kemudian dalam rukuk ada sunnahnya, dalam i'tidal ada sunnahnya, dalam sujud ada sunnahnya, duduk antara dua sujud ada sunnahnya. Jadi Imam Ghazali kata tak seharusnya kita mengabaikan sunnah-sunnah dalam setiap ibadat kita. Kita berusaha untuk buat sunnah walaupun yang paling ringkas. Saya teringat Syekh Muhammad Awamah, seorang muhaddis yang terkenal, yang merupakan muhaddis yang masih hidup lagi, berasal daripada Syria tapi sekarang menetap di Turki, kata saya, murid kepada Syekh Abdul Fattah Abu Hudah. Dalam satu kuliahnya saya pernah hadir, dia kata bila kita mula mengabaikan sunnah, dibimbangi lama-kelamaan kita akan mengabaikan yang wajib. Itu juga bila kita meringan-ringankan yang makruh, lama-kelamaan kita akan terjebak dalam yang haram. Dia macam tu. Baik. Kemudian, yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali itu ialah sunnah-sunnah dalam kehidupan. Maksudnya sunnah-sunnah yang bersifat sunnah-sunnah adat kehidupan kita. Kan? Sunnah dalam berpakaian, sunnah dalam
masuk ke tandas, keluar tandas, sunnah dalam berjalan, sunnah makan, dan sunnah-sunnah yang berkait dengan kehidupan harian kita. Maka kita berusaha untuk melakukannya. Dan melakukannya itu dapat membersihkan hati kita tadi. Kemudian, ia juga dapat menerangi hati. Melakukan sunnah tadi dapat menerangi hati. Halaman 84. Menerangi hati. Kemudian, macam mana menerangi hati itu ialah dengan zikir dan makrifat yang dibantu oleh ibadah yang tulus, manakala dilaksanakan dengan penghambaan yang sempurna sesuai dengan tuntunan sunnah. Kerana di sana ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, meluruskan pula. Maknanya, meluruskan itu di mana gerakan anggota kita itu kita buat sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi diberikan contoh. Maka di bawah sekali, peringkat bawah. Maka manakala keadaan gerakan anggota badan, termasuk gerakan fikiran terukur oleh timbangan yang adil, terciptalah dengan hati bentuk yang adil dan lurus, sehingga siaplah untuk menerima hakikat-hakikat dengan sifat yang benar dan lurus. Jadi bagaimana cara kita nak meluruskan hati? Luruskan tindakan kita. Itu yang kita kata amal soleh, menjadikan hati kita tu baik. Bila amal jahat menyebabkan hati kita bengkok. Diperkuatkan lagi amal soleh itu dengan menurut sunnah, maka hati itu akan bertambah lurus. Sebagaimana siapnya cermin yang rata menerima bayangan gambar yang sebenarnya tanpa cacat. Jadi cermin ni supaya dapat merefleksi image tu dengan betul, kedudukan cermin dengan objek itu kena betul, kena adil, maknanya kena sesuai. Dia tak boleh sengit. Kalau sengit kan nampak kita, kurus rupanya. Rupa-rupanya cermin sengit. Bukan kita kurus. Jadi kita tertipu oleh cermin. Jadi, tapi cermin tak ada niat menipu. Kita yang salah meletakkan kedudukan cermin. Kemudian bila salah letak lagi kita cembung tu, asal aku ni bertambah besar. Padahal dia kurus. Kerana salah meletakkan cermin. Ataupun dia tengok cermin tu bahagian belakang. Asal tak nampak. Kerana salah melihat arah cermin. Atau kalau cermin tu tertabir, sekali lagi kita tak nampak apa yang kita nak cerminkan. Ataupun kalau cermin tu kotor, cermin tu hijau. Apa salah aku ni hijau Jadi bukan sebab kita hijau. Cermin tu yang berwarna hijau. Dia telah merosakkan persepsi kita. Cermin tu berkarat. Kalau cermin tu pecah, jadi langsung tak boleh nak merefleksi objek tu dengan betul. Jadi, macam itulah kita nak merefleksi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak merefleksi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah zahirkan pada kejadian alam ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi golongan ulul albab. Kita hidup atas muka bumi ni dah lama. Bahkan jarak kita dengan kematian tu semakin dekat, bukan makin jauh. Walaupun kita memang mengharapkan kematian tu jauh lagi. Tapi hakikatnya setiap saat waktu kita mendekati kematian itu makin dekat. Dunia itu semakin jauh sebenarnya daripada kita. Tetapi kita tidak dapat lagi menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Rugilah. Itu Imam Ghazali sebut di awal, di akhir perbincangan kita yang dahulu. Rugilah orang yang meninggal sebelum adanya pengampunan kerana terhambatnya jalan menuju keampunan disebabkan oleh kematian. Bila dah mati, tak ada lagi istighfar. Orang tak istighfarkan untuk kita. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang tak istighfarkan untuk kita. Tapi semasa kita hidup, kita pula melekakan urusan beristighfar kepada Allah SWT. Kita melewat-lewatkan taubat. Kita melengah-lengahkan. Akhirnya bila sampai kematian, dah tak dapat buat apa. Kalau orang kafir lagi rugi. Dia akhirat nanti dia kata farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia untuk melakukan amal soleh kerana sekarang kami dah yakin, kami dah nampak dah neraka yang kau selama ni ancam buat kami. Syurga yang selama ni kau janjikan bagi orang beriman, dah nampak dah. Tapi dah tak boleh dah. Jadi macam itulah.
cermin hati tadi itu, fungsi utama dia di dunia supaya dia dapat merefleksi dan menyaksikan berbagai-bagai tanda kebesaran Allah SWT yang dapat meningkatkan iman dan makrifah kita kepada Allah SWT. Lalu meningkatkan tahap pengabdian kita kepada Allah SWT. Jadi makna adil kata dia, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya dia kata, arah ni ada 4. Depan, belakang, kiri, kanan. Walaupun sebenarnya ada 2 lagi, atas dan bawah. Akan tetapi, pada segenap arah, ada keistimewaan untuk arah kiblat. Nak dibandingkan dengan keempat-empat arah tersebut. Kerana apa? Kerana kemuliaan yang terdapat pada arah kiblat. Maka, yang namanya adil dalam perspektif mengikut sunnah tadi adalah engkau mesti menghadap kiblat ketika berzikir. Contohnya. Itu paling baik, paling afdal. Beribadah, maknanya ketika kita baca Quran contohnya. Sebaik-baiknya antara adab zahir membaca Quran tu, Imam Ghazali kata membacanya menghadap kiblat tu paling baik. Kemudian dalam keadaan masa berwuduk, sebaik-baiknya menghadap kiblat. Itu paling afdalnya. Dan makna adil juga ialah engkau mesti berpaling dari arah tersebut ketika buang air atau buat perkara-perkara yang tak baik. Ketika kita buang air, kita mengelak daripada menghadap ke arah kiblat. Paling ke timur atau ke mana-mana lah. Yang penting, jangan menghadap ke arah kiblat. Dan juga pada ketika kita membuka aurat, contohnya. Ketika kita membuka aurat, maka janganlah kita membuka aurat tu menghadap ke kiblat. Jadi sifat keadilan tu kita meletakkan satu sesuai dengan kedudukan. Oleh kerana arah kiblat satu yang terhormat, maka kita buat sesuatu yang terhormat sesuai dengan dengan menghadap ke kiblat. Kita menghormati. Membuat sesuatu yang terhormat menghadap ke kiblat. Kita membuat sesuatu yang tidak terhormat tu, janganlah kita menghadap kepada tempat yang terhormat. Kerana dibimbangi nanti ada unsur perlecehan atau unsur merendahkan pula. Jadi kalau seorang tu dia buat sesuatu yang tak terhormat, menghadap ke kiblat contohnya, dengan niat nak menghinakan arah kiblat tadi tu, maka yang tu dah memang menyebabkan dia murtad. Kerana sudah ada unsur penghinaan, ada niat nak menghinakan. Tapi kalau dia buat tu, tak ada niat apa-apa, makruh lah. Sebagai usaha memperlihatkan kemuliaan sesuatu yang memang jelas mulianya. Demikian pula anggota badan. Kita tahu bahagian kanan memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahagian kiri. Biasanya kenapa? Kerana kelebihan kekuatan lah. Maka yang dikatakan adil itu, bila kita kaitkan dengan anggota tadi, bila engkau melebihkannya dibandingkan yang kiri. Dan engkau gunakan untuk sejumlah perbuatan mulia. Contohnya, kalau mengambil mushaf Al-Quran, kita ambil dengan tangan kanan. Sesuai dengan kemuliaan Al-Quran. Dan Al-Quran pun Allah Ta'ala mengaitkan golongan yang berbahagia itu ashabul yamin. Golongan kanan. Yang mana golongan yang celaka tu disebutkan di sebelah kiri. Amalan baik, buku amalan baik pun diserahkan pada tangan kanan. Buku amalan buruk akan diserahkan daripada tangan kiri atau dari belakang. Jadi kekananan tu ada elemen kemuliaan di situ. Makan pun Rasulullah SAW perintahkan makanlah dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan kamu. Tapi saya perhatikan budak-budak kecil ni, cenderung dia awalnya pada tangan kiri. Tu kena latih. Saya tengok anak-anak kecil ni, dia kuat tangan kiri. Jadi kita kena latih. Jadi mengambil mushaf contohnya dengan tangan kanan. Makanan ambil tangan kanan. Jadi tangan kiri ni kita gunakan untuk sesuatu yang tak terhormat. Kotor. Contohnya kita membersih kotoran dengan tangan kiri. Kita memegang alat sulit kita, kemaluan kita tu dengan tangan kiri. Kita menghisap rokok dengan tangan kiri. Dan seumpamanya lah, pegang najis ke apa sajalah. Itu tangan kiri. Demikian juga memotong kuku. Misalnya adalah memotong kuku ni termasuk dalam aspek membersihkan tangan. Dan dia merupakan satu sunnah yang dituntut oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu termasuk kita memuliakan. Bila memotong kuku tu artinya kita memuliakan. Oleh kerana itu, engkau mesti memulainya dengan yang paling mulia dan paling utama. Okey? Jadi yang sabit sunnahnya dalam memotong kuku tu, yang sabit sunnahnya tu ialah memotong kuku. Baik. Kemudian, kenapa dimulakan dengan tangan kanan? Kerana memotong kuku tu merupakan penyucian, pembersihan. Dan ia sesuatu yang bersifat memuliakan. Dan bila memuliakan, kita mulakan memotong kuku itu daripada jari yang paling mulia. Okey? Dan juga yang paling utama. Jadi mungkin saja akalmu tidak mampu memikirkan sendiri mengenai urutan dalam masalah itu dan cara memulakannya. Jadi mana satu kita nak tentukan. Kalau akal mungkin tak dapat nak faham, maka ikutilah sunnah dan mulailah dengan telunjuk kanan. Sebab tangan lebih mulia daripada kaki dan kanan lebih mulia dari kiri. Jadi kalau memotong kuku, mulakan dengan tangan. Itu yang sebaik-baiknya. Dan jangan dengan kaki. Bukan salah, tapi maknanya menyalahi keutamaan. Jadi mulakan dengan kanan. Bukan dengan kiri. Kerana yang kanan tu lebih utama dan lebih mulia. Bukan salah dengan kiri tu, tapi menyalahi keutamaan. Kemudian, di antara jari tangan kanan tadi, mana pula yang paling mulia? Baik, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Walaupun sebenarnya tak ditemukan hadis-hadis yang sabit tentang cara-cara memotong kuku. Cuma ini semuanya diriwayatkan daripada masyayikh, daripada kebiasaan tuan-tuan guru. Jadi Imam Syafi'i meriwayatkan daripada pengamalan tuan-tuan guru dia, ini amalan dia. Imam Nawawi pun dia ada pendekatan dia tersendiri dalam cara memotong kuku. Baik, kalau Imam Ghazali, dia memotong kuku ni, kata dia, kalau tangan kanan, mulakan dengan tangan kanan, mulakan dengan telunjuk dahulu. Kenapa telunjuk? Kerana telunjuk ni digunakan untuk berisyarat ketika pengucapan kalimat tauhid. Ketika kita tasyahud tu. Yang disebut, asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Aku bersaksi bahawa sungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa sungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Jadi telunjuk ni menunjukkan keesaan Allah SWT. Okay. Kadang-kadang saya bergurau. Kadang-kadang setengah orang ni bila bertasyahud, jarinya dia bergoyang-goyang. Itu tandanya mungkin iman dia bergoyang. Gurauan. Walaupun mungkin dalam setengah tu memahami maknanya kena gerak. Tapi yang diamalkan daripada dahulu oleh para ulama kita dalam memahami hadis tu ialah menggerakkan sekali. Okey. Baik. Kemudian engkau bergerak dari telunjuk kanan pergi ke jari tengah, kemudian ke jari manis, kemudian ke jari kelingking. Baik. Selepas itu ke kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, kemudian jari telunjuk kiri dan jari ibu kiri diakhiri dengan jari ibu kanan. Itu menurut Imam Ghazali. Dan berdasarkan pembacaan saya, tidak ada riwayat yang sabit tentang cara pemotongan kuku daripada mana nak dimulakan. Cuma ia diambil daripada kebiasaan yang diterima daripada tuan-tuan guru mereka yang mengamalkannya. Dalam mereka memahami terhadap sunnah di macam mana nak mula. Daripada kanan itu kita sedia maklum. Kerana Nabi memuliakan belah kanan dan memulakan sesuatu yang mulia dengan tangan kanan. Kalau Imam Nawawi, dia semua kanan dulu. Settlekan kanan dulu. Telunjuk, hantu, manis, kelingking, ibu jari kanan, kemudian baru kiri. Itu Imam Nawawi. Tapi umumnya kanan dulu. Kalau Imam Ahmad, dia berselang-seli pula. Saya tak ingat, tapi dia berselang-seli. Itu menunjukkan bahawa itu berdasarkan kepada kebiasaan dan pemahaman mereka terhadap berbagai lataif, perkara-perkara halus yang mereka disingkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Demikian juga demikian juga telapak tangan memiliki punggung dan muka.
maka mukanya adalah yang saling berhadapan. Ini muka. Jika engkau menempatkan telapak tangan sebagai muka tangan, maka jari telunjuk kanan berada di sebelah kanan jari tengah. Jari tengah sini. Kemudian buatlah kedua-dua tangan saling berhadapan, maka pada muka telapak tangan, anggaplah setiap jari tangan sebagai peribadi-peribadi. Kemudian engkau memutarkan pemutung kuku mulai dari telunjuk engkau sampai berakhir pada ibu jari tangan kanan. Faham Dan kalau kita lekatkan, jadi dimulakan daripada jari kanan terus ke kanan. Kanan terus ke kanan. Mana yang paling kanan? Jari tengah. Kemudian manis dan kelingking. Kemudian dia macam patah balik. Dan berakhir pada tangan kanan. Itu yang Imam Al-Ghazali fahami. Okey. Dia macam orang bertawaf. Betul tak? Bertawaf kan? Kita ke kanan. Patah balik situ. Saya faham macam itulah. Baik. Tadi Imam Nawawi tak settlekan terus semua tangan kanan, baru kemudian semua tangan kiri. Itu huraian Imam Nawawi tu boleh tengok dalam syarah dia ke atas Sahih Muslim. Bila menghuraikan tentang fitrah. Tentang memotong kuku tu merupakan satu fitrah. Jadi di situ ada huraian oleh Imam Nawawi. Baik. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Tapi ni sebagaimana kata Said Murtada Zabidi, itu sebenarnya adalah tak dapat nak ditemukan riwayat yang sabit. Saya cakap nanti. Riwayat yang sabit yang tak dapat kita nak pastikan kesahihannya. Cuma dia diterima daripada perbuatan para masyayikh, para tuan-tuan guru sebelumnya. Okey. Baik, kemudian sementara telunjuk yang digunakan untuk berisyarat ketika pengucapan kalimat tauhid lebih mulia daripada seluruh jari. Kemudian engkau bergerak dari telunjuk kanan, demikian pula telapak tangan kanan memiliki punggung dan muka. Itu yang saya sebutkan tadi. Hikmah dalam masalah yang telah kami sebutkan di atas adalah jika engkau membiasakan menjaga sikap adil dalam setiap gerakan-gerakan kecil, maka keadilan dan kebenaran akan menjadi cara yang mudah dalam hatimu. Jadi, perbuatan soleh dan benar yang kita lakukan dengan anggota badan kita tu akan membentukkan sifat soleh dan benar dalam hati kita. Gambarannya merata. Dan dengan sebab itu engkau sedia menerima gambaran kebahagiaan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang ke-15, iaitu ayat 29, begitu juga surah yang ke-38 ayat 72. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, mana kejadian Adam, dan aku telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Maka roh Allah Subhanahu wa taala, mana roh Allah taala ni, roh yang Allah taala ciptakan, adalah kunci kebahagiaan dan tidak akan berlangsung peniupannya kecuali setelah adanya penyempurnaan. Jadi Imam Al-Ghazali memahami daripada ayat tadi bahawa kesempurnaan roh itu dicapai dengan kita berusaha mensempurnakan tindakan lahiriah kita melalui amal soleh dan juga melalui mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita luruskan tindakan kita. Mulakan yang baik itu dengan tangan kanan. Melakukan sesuatu yang tidak terhormat itu dengan tangan kiri. Masuk ke masjid kaki kanan. Keluarnya dengan kaki kiri. Sebaliknya masuk ke tandas kaki kiri. Keluarnya dengan kaki kanan. Sesuai dengan keadaan. Sebab masjid tempat terhormat. Manakala tandas bukanlah tempat yang terhormat. Jadi begitu detail Rasulullah SAW menunjukkan adab-adab di dalam kehidupan. Sehingga kan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sampaikan cara istinja pun Rasulullah SAW ajar. Cara istinja. Ini kata-kata
keunikan ajaran Islam. Kenapa? Kerana dalam setiap perkara yang kecil-kecil tu pun kita boleh dapat kebaikan. Menggosok gigi contohnya, macam mana caranya. Dengan siwak, macam mana cara menggosok gigi. Cara menyisir rambut bagaimana. Doa menghadap cerminnya bagaimana. Hampir setiap perkara, kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup kita tu, ada doa-doanya, ada zikir-zikirnya. Nak masuk tandas ada doanya, keluar tandas pun ada doanya. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Memakai pakaian ada doanya. Dan menanggalkannya pun ada doanya. Hampir setiap aspek kehidupan kita tu dipandu dan dituntun oleh Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Supaya roh kita tu dapat menjadi sempurna. Dan bila roh tadi sempurna, maka mudahlah dia nak mencapai ma'rifatullah. Iman tu akan menjadi bertambah mantap, lebih kuat. Okay. Jadi, hal-hal seperti ini ada rahsia-rahsianya dan penjelasan-penjelasan. Cuma kat sini, Imam Al-Ghazali dia tak hurai dengan lebih lanjut. Lihatlah orang yang sentiasa jujur. Tengok, kita perhatikan orang yang sentiasa jujur. Mengapa biasanya engkau membenarkan mimpinya? Mimpi orang yang jujur, itu biasa kita benarkan. Kerana orang jujur tidak menipu. Jadi apa yang dia sampaikan tu benda yang benar. Sebab apa? Sebab kejujuran membentuk struktur kejujuran dalam hatinya. Sehingga mimpi-mimpi dia tu juga adalah mimpi-mimpi yang benar. Mimpi ni dia ada 2-3. Ada mimpi yang benar, yang boleh ditakbirkan mimpinya. Boleh ditafsirkan. Ada makna-makna dia. Contohnya dalam Quran kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dipanggil Yusufu ayyuhas siddiq. Yusuf, wahai manusia yang jujur. Dan Allah Ta'ala ajarkan kepada takwilul ahadis, mimpi, takwil kepada mimpi-mimpi. Tapi mimpi yang benar ni tak semestinya berlaku kepada orang mukmin. Mimpi yang benar boleh berlaku kepada orang kafir juga. Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf tu, dalam Quran, mimpi tu dialami oleh raja yang kafir. Tapi dapat ditakbirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pawang-pawang dia, nujum-nujum dia kata, qalu adghasu ahlam. Mereka kata, ini mainan tidurnya. Ini mainan tidur saja tuanku. Tapi mimpi itu berulang-ulang. Dan membimbangkan. Akhirnya sampai pengetahuan ke pengetahuan Yusuf. Begitu juga contohnya mimpi ashabus sijin. Dua orang ashabus sijin. Orang yang duduk dalam penjara. Dua orang yang duduk dalam penjara tu. Seorang mimpi beri minum anggur kepada raja. Satu lagi mimpi bawa roti di atas kepalanya lalu dimakan oleh burung. Lalu ditakbirkan oleh Nabi Yusuf. Dan apa yang berlaku tu benar. Jadi mimpi ada mimpi yang benar yang kita boleh takbirkan dan memberi makna-makna. Dan dia akan berlaku sesuai dengan apa yang kita mimpikan. Kadang-kadang mimpi ni exactly macam yang kita nampak berlaku kat luar tu. Aku mimpi benda ni lah tu contohnya. Exactly. Persis. Tapi ada dalam bentuk isyarat-isyarat. Maka sebahagian ulama' mengarangkan buku-buku berkaitan tentang ta'bir mimpi. Yang terkenal karangan Al-Imam Muhammad bin Sirin. Mimpi hidung berdarah apa. Mimpi gigi patah apa. Mimpi rambut menjadi panjang apa. Mimpi bertumbuh jambang apa. Macam-macam lah. Mimpi jumpa sahabat Nabi sekian apa maknanya. Mimpi ziarah kubur apa. Kalau mimpi ziarah kubur orang soleh pula apa makna dia. Mimpi jumpa Rasulullah apa. Hatta mimpi bertemu Allah pun ada. Tapi maksudnya bertemu tu bukan melihat pada zat Allah. Mana seperti seolah-olah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi melihat Allah. Maknanya yang laisa kamitslihi syai'. Itu ada disebutkan. Imam Ibn Ja'far As-Sadiq juga ada karang satu kitab tentang ta'bir mimpi. Imam Abdul Ghani An-Nablusi juga ada karang kitab berkaitan dengan ta'bir mimpi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri
sentiasa bertanya pada sahabat baginda tentang mimpi yang mereka alami. Contohnya lepas solat subuh, kerana Rasulullah tanya, siapa yang ada mimpi? Malam tadi dia bermimpi. Maka adalah yang menceritakan mimpi. Maka Rasulullah SAW, kalau tak Rasulullah takbirkan, Rasulullah akan minta mana-mana sahabat untuk cuba takbir. Takbir ni maksudnya cuba tafsir mimpi. Yang biasanya ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang dia cuba takbirkan mimpi. Yang betul Rasulullah benarkan. Kalau salah, taklah. Kemudian ada mimpi yang disebutkan adghasu ahlam. Mimpi yang mainan tidur. Contohnya perut lapar. Perut tengah lapar. Tak makan lagi. Malam tadi tak makan. Ni pun tak makan lagi. Kita tidur waktu kita tengah dengan kuliah ni, tengah tidur pula. Mimpi tengah makan biryani. Itu adghasu ahlam. Jangan minta saya takbir. Contohnya. Sebab tu tengah lapar. Atau tengah dahaga, mimpi minum air. Atau apa-apa sajalah. Mimpi kerana apa? Kerana nak tengok sangat konsert, terbawa-bawa dalam mimpi contohnya. Kerana nak pergi ke satu tempat sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Atau kadang kita mungkin membaca sesuatu tadi sebelum tidur, tiba-tiba kenangan yang bacaan tu terbawa dalam tidur. Kemudian ada mimpi gangguan syaitan. Ini biasa mimpi-mimpi yang menakutkan. Jadi orang yang benar ni kerana hatinya dah terbiasa dengan kebenaran dan memang hidupnya dalam kebenaran, maka gambaran kebenaran itu terbentuk dalam hatinya. Maka bertemulah bentuk yang gaib dalam tidurnya dengan bentuk yang sebenarnya. Maknanya dia seorang yang benar ni sering mendapat mimpi-mimpi yang benar. Dan perhatikanlah mengapa engkau menolak mimpi seorang pembohong, termasuk mimpi penyair. Sebab ia sentiasa mengkhayalkan hal-hal bohong. Dia mungkin tengah menulis cerpen, jadi imajinasi dia tu terbawa-bawa dalam mimpi. Contohnya kalau seorang penulis cerpenis contohnya, novelis ke, dia terbawa-bawa dalam mimpi. Seorang penyair. Kerana yang dia ceritakan tu, yang tersampaikan tu bukan benda yang sebenar. Sebab ia sentiasa mengkhayalkan hal-hal bohong atau hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, bengkoklah bentuk hatinya. Maknanya kalau kita selalu memikirkan ke perkara-perkara dusta, atau mudah mempercayai hal-hal dusta, fitnah, suka baca gosip, suka baca skandal, suka baca benda-benda yang tak elok, lama-lama hati tu akan terbentuk jadi bengkok. Hati tu mengikut kepada apa yang kita biasa buat. Kalau kita suka baca Quran, kita suka baca benda-benda yang baik, maka gambaran-gambaran kebaikan tu akan terbentuk pada hati. Dan hati tu akan menjadi baik. Bila baik, kita akan jadi baik. Sebab tu salah satu cara nak jadi baik, biasakan baca kisah orang baik. Selain daripada biasakan bergaul dengan orang baik. Kalau kita buat sebaliknya, kita biasa duduk dengan orang-orang yang suka berdusta, suka berbohong, suka bergosip, suka macam-macam yang tak baik, lama-lama kita yang baik pun boleh berubah menjadi tak baik. Kenapa? Hukum kebiasaan. Adat tu dah terbentuk dalam diri kita. Bila dah sedikit-sikit bohong, lama-lama dia akan mencuri. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Kerana apa? Dia dah terbiasa dengan suatu perkara yang tak elok. Jadi, cara paling mudah nak berubah jadi baik, bermula dengan cari mana-mana kawan yang baik. Kalau kita tak dapat buat baik pun tak apa. Tapi duduklah bersama-sama mereka, insya-Allah kita akan lama kelamaan mendapat sifat baik mereka. Wallahu ta'ala. InsyaAllah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وطاعة من صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العفو منكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.